Alright, Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Alright, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Dah petang dah saya rasa. Okey, dah petang dah saya rasa. Alright, Assalamualaikum. Okey, terima kasih anda yang join untuk sesi pada petang ini. Alright, terima kasih. Okey, sambil-sambil mungkin anda sedang menikmati minum petang mungkin. Bismillah. Okey, terima kasih anda yang join. Terima kasih. Okey, terima kasih anda yang masuk. Terima kasih. Alright, terima kasih. Alright, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, dan mungkinlah, okey, bahasa mudah petang ni. Okey, selamat bertemu kembali. Itu mungkin bahasa paling, saya rasa bahasa paling baik lah kot. Okey, selamat bertemu kembali. Okey, selamat bertemu kembali. Okey, kita baru sahaja tadi kita hentikan live di sini. Alright. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita belajar untuk menyahut, menyahut seruan azan. Menyahut seruan azan. Alright, menyahut seruan azan. Okey, terima kasih anda yang baru kali pertama, terima kasih banyak yang masuk. Anda yang mungkin kali kedua, terima kasih banyak. Alright. Okey, 1 hingga 10. Okey, berapa kejelasan suara saya sekarang? 1 hingga 10. Okey, berapa markah suara saya pada petang ni? 1 per 10. Alright. Terima kasih. 10. Okey, terima kasih anda. Okey, terima kasih anda yang join untuk kita sembang-sembang pada petang ini. Saya rasa pada petang ini, saya rasalah kebanyakan daripada anda yang menonton, yang pegang handphone, yang masuk ke dalam TikTok pada petang ini, saya rasa anda semua adalah orang yang sedang bercuti. Okey, anda adalah orang yang sedang bercuti. Adakah itu betul? Sedang bercuti. Cuba komen, sedang bercuti. Okey, 1, cuti sekolah. Cuti sekolah. 2. Okey, 2. Hari ni hari Ahad, memang cuti lah. Namun demikian, kenapa berlakunya jam yang luar biasa sejak semalam? Okey, kenapa berlakunya jam yang luar biasa sejak semalam? Sebabnya adalah ramai orang yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung kerana cuti panjang. Okey, kerana cuti panjang sekolah terutamanya. Kemudian ramai yang mengambil kesempatan cuti pada hari Isnin dan Selasa.
Satu kerana cuti Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Satu. Yang kedua kerana cuti Hari Malaysia. Adakah itu betul? Okey, adakah itu betul? Okey, terima kasih yang join. Terima kasih. Okey, petang ni kita memang nak sembang-sembang berkenaan dengan GISB. GISB. Okey, Global Ikhwan Sendirian Berhad. Okey, Global Ikhwan Sendirian Berhad. GISB. Yang pada saya ramai di kalangan kita pernah tahu. Satu. Yang kedua, kita pernah dengar. Dua, kita pernah aware. Alright. Ataupun kita pernah terlibat. Okey, pernah terlibat. Mungkin terlibat makan-makan di kedai-kedai GISB. Okey, Ikhwan Mat. Even ada hotel. Alright, hotel. Kita mungkin pernah menginap di hotel GISB. Kita juga mungkin pernah masuk kedai bakery. Okey, kedai bakery GISB, betul. Okey, beli curry puff. Kita beli cokodok, ada ke? Tak ada rasa cokodok. Normally is bakery lah. Roti, bun, betul tak? Dan juga mungkin di kalangan anda, okey, di kalangan anda juga anda pernah beli mi, bihun. Ada ke bihun? Kuih tiaw, tauhu. Okey, alright. Okey, ada Global Ikhwan di Sembulan. Goreng pisang cekodok. Alright. Ada Itu maklumat daripada Cikgu Farahiyah Huda. Alright. Okey, saya dah sampai Sembulan. Okey, di Kuala Terengganu ada bakery dan mat. Dan famous. Tapi tak pernah pergi masuk. Alright, kenapa tak pernah pergi masuk? Okey, so petang ni. Okey, ini seumpama macam sesi kedua lah. Okey, sesi kedua. Setelah kita sembang-sembang pagi tadi. Okey, sembang-sembang pagi tadi berkenaan dengan GISB. Yang sedang hangat. Sedang hangat-hangat diperkatakan dekat TikTok. Okey, kita boleh baca lah. Kita boleh baca komen-komen. Kita boleh baca ulasan-ulasan. Ada video. Okey, ada macam-macam lah. Okey, tentang GISB ni. Okey. Dan saya secara personal, okey, okey, memang saya biasa membeli. Okey, biasa membeli terutamanya ayam. Ayam ikhwan. Okey, seekor, 2 ekor. Bergantung kepada keadaan lah. Tetapi lately, okey, saya bertukar kepada ayam jenama lain. Lately saya bertukar kepada ayam jenama lain. Okey, dan bukan ayam 40 kilo, 45 kilo, bukan. Memang ayam betul lah. Ayam betul. Okey. Jadi kalau anda ada pengalaman, okey, kalau anda ada pengalaman membeli ke ataupun berinteraksi ke, ataupun anda ada pengalaman bercakap ke, ataupun anda ada pengalaman sembang-sembang ke, membaca ke tentang GISB ni, anda boleh share dekat skrin. Anda boleh share dekat skrin. Alright. Dan petang ni, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita nak bercakap lah, okey, beberapa perkara, okey, tentang GISB. Satu, okey, kita patut jelas, kita patut aware, kita patut sangat ambil peduli sebab GISB ini melibatkan akidah.
Okey, ia melibatkan akidah. Okey, melibatkan akidah. Dan dia bukan benda yang kita panggil melibatkan benda-benda biasa yang kecil. Akidah adalah asas, foundation. Okey, jadi bila melibatkan akidah ni, bila kita tak cakna, bila kita tidak betul-betul aware, ia akan membahayakan, membahayakan akidah kita. Membahayakan akidah kita. Berapa ramai yang faham tu? Membahayakan akidah. Dan kita berusaha dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha dalam hidup kita supaya kita tidak supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara akidah-akidah yang songsang. Cikgu Farahiyah Huda tulis. Hakim Cik Puan Rosita Ramli handle kes pemuzik jalanan sebar ajaran sesat Millah Ibrahim. Millah Ibrahim satu hal lagi. Sebenarnya dia ada banyak lah. Kalau kita tengok sepanjang sejarah, satu sejarah manusia besarlah. And then melihat kepada sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh cakap macam ni lah. Kalau kita pernah kenal Buya Hamka. Jika kita pernah baca buku-buku Buya Hamka, yang pada satu ketika pernah Buya Hamka ni satu orang yang pada saya lah, Allah rahmati dia dengan ilmu. Allah Ta'ala rahmati Buya Hamka ni dengan ilmu. Subhanallah, amazing. Jadi Hamka kan, tuan-tuan dan puan-puan, dia pernah tulis satu buku yang bertajuk Tasawuf Moden. Kalau anda pernah baca buku Hamka yang bertajuk Tasawuf Moden, yang mana buku ni diterbitkan oleh Panji Emas. Panji Mas Jakarta. Yang mana Buya Hamka dia bincang berkenaan dengan perkembangan tasawuf Nusantara, perkembangan tasawuf Nusantara. Dan dia sebutkan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Dan termasuk yang Buya Hamka juga nyatakan adalah Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi yang berperanan menyebarkan ajaran mistik kerohanian. Menyebarkan ajaran mistik kerohanian. Tuan-tuan, ajaran mistik kerohanian ni, adakah kita tolak 100% ataupun kita ada yang kita terima ataupun ada yang kita tolak? Itu satu benda yang kita boleh bincang lah. Alright? Bismillah. Alhamdulillah. Alright. Kemudian, kalau kita pernah jumpa satu buku yang bertajuk The Origins of Islamic Reformism of, lebih kurang tajuk dia, The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia. Kalau kita pernah baca buku tu, yang ditulis oleh Alan Unwin, ataupun Azra, yang menerangkan tentang perkembangan tasawuf yang berlaku di kawasan Nusantara. Yang mana dinyatakan tokoh-tokoh
yang sangat berpengaruh dalam bidang kerohanian mistik. Dalam bidang kerohanian mistik. Nampak tak? Subjek dia kerohanian mistik. Okey, kerohanian mistik ni adalah benda yang dibincangkan. Okey, kerohanian mistik. Dan dia nyatakan juga berkenaan dengan Syekh Suhaimi. Nama Syekh Suhaimi juga dipetik dalam buku The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia. Okey, kemudian kalau anda pernah dengar satu orang tokoh Melayu Malaysia yang Waalaikumsalam. Ustazah Asma Adnan. Alright. Wan Muhammad Saghir Abdullah. Wan Muhammad Saghir. Kalau anda pernah dengar nama ni, yang mana beliau adalah pelopor Khazanah Fataniyah. Beliau tulis satu buku yang bertajuk Ulama-Ulama Besar dari Sumatera. Ulama-Ulama Besar dari Sumatera. Dan Wan Muhammad Saghir almarhum disenaraikan tokoh-tokoh ulama-ulama Sumatera ni, dan juga dibincangkan tentang tasawuf dan ajaran mistik. Tasawuf dan ajaran mistik yang berlaku di rantau ini. Dan Syekh Wan Muhammad Saghir juga menyentuh berkenaan dengan Syekh Suhaimi. Alright. Kemudian, kalau anda pernah baca majalah Dewan Agama dan Falsafah. Majalah Dewan Agama dan Falsafah terbitan DBP kan. Dalam majalah tu, kalau tak salah saya tahun 1988. Ada disebutkan dan dinyatakan ada artikel penuh berkenaan dengan pengaruh tasawuf dan mistik dalam masyarakat Melayu. Dan yang menariknya, dalam artikel penuh tu diceritakan tentang tokoh-tokoh yang mempunyai keupayaan. Tokoh-tokoh yang mempunyai keupayaan kerohanian luar biasa. Tokoh-tokoh yang dipanggil sebagai tokoh kerohanian yang mana luar biasa. Dan juga menyentuh tentang Syekh Suhaimi. Jadi pada petang ni mungkin kita terfikir, kenapa saya mention Syekh Suhaimi berkali-kali kan? Daripada Hamka sampai kepada Azyu Mardi Azra dalam buku dia The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia. Kemudian majalah Dewan Agama Falsafah. Kenapa saya mention Syekh Suhaimi again and again? You rasa sebab apa? Kenapa nama Syekh Suhaimi saya sebut petang ni berkali-kali? Agak-agak sebab apa? Cuba anda komen. Bismillah. Sebab apa? Kenapa saya mention nama Syekh Suhaimi berkali-kali? Ada yang tahu? Terima kasih semua yang join pada petang ni. Sembang-sembang. Sembang-sembang ni penting. Sembang-sembang ni.
sembang-sembang pada petang ni adalah melibatkan GISB. Okey, Global Ikhwan Sendirian Berhad. Yang sedang hangat diperkatakan, kita buka TikTok ni je, pop keluar. Buka je keluar. Dia macam out of nowhere, tiba-tiba keluar. Okey, tiba-tiba keluar. GISB, Global Ikhwan Sendirian Berhad. Gitu. Tadi pagi pada jam 11 lebih sehingga azan Zuhur tadi, saya ada cakap jugalah. Okey, sembang-sembang begitu. Tetapi pada petang ni lebih detail. Pada petang ini lebih detail. Sambil-sambil anda mungkin tengah makan cekodok. Anda mungkin tengah beredar daripada tempat kenduri. Ataupun mungkin tengah tersangkut dekat jam nak pergi ke Terengganu, nak pergi Kelantan, nak pergi Pahang. Ataupun daripada selatan ke utara, daripada utara ke selatan, mungkin sangkut. Okey, so saya sembang dengan anda pada petang ni sebab kita tengah bercakap tentang satu isu nasional. Satu isu nasional yang sedang diambil tindakan oleh pihak polis. Yang sedang diambil tindakan oleh pihak polis. Dan kita risau. Kita ada anak, kita ada keluarga, kita ada adik-beradik, kita ada jiran, kita ada ahli masjid, kita risau. Kalau kita gagal faham isu ni, kita akan terperangkap. Bila kita gagal faham isu ni dengan betul, kita akan terperangkap. Dan kita risau. Iman kita tercabut. Satu. Kita risau. Kita menyalahi Al-Quran. Kita menyalahi akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Itu kita paling risau. Okay, that's why pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap tadi, petang ni serius sikit. Dan insya-Allah akan saya sambung lagi discussion ni lepas asar sampai maghrib, dan kita akan sambung lagi lepas isyak. Gitu. Hari ni saya akan live back to back daripada pagi tadi jam 11 lebih sehingga malam bercakap tentang GISB. Okay, right. So, isu ni isu nasional yang boleh membahayakan kita, membahayakan adik-beradik kita, membahayakan keluarga kita, membahayakan jiran tetangga kita, membahayakan ramai pihak. That's why kita risau. Ia berlaku tanpa kita aware. Sebab itu kefahaman ini mesti sampai kepada ramai orang. Tuan-tuan, kefahaman ini mesti sampai kepada ramai orang. Saya di antara, bukanlah pelanggan setia. Saya membeli ayam daripada Gerai Ikhwan. Gerai Ikhwan Global. Siapa pernah dengar nama tu? Gerai Ikhwan Global yang jual ayam yang disembelih depan kita lah. Okey, jual ayam yang disembelih depan kita. Bismillah. Global Ikhwan. Tapi yang pernah beli ayam ke? Sumayah, Sumayah, jangan. Sumayah, buka. Okey, naik atas. Alright. Okey, ini musim cuti sekolah kan? Semua anak dekat rumah kan? Okey, satu, saya memang beli ayam dekat Global Ikhwan yang dipanggil sebagai ayam Ikhwan. Bermakna saya secara mudah nak bagi faham, saya adalah pengguna. Okey, saya adalah pengguna yang ada pilihan.
Saya boleh beli ayam Mas, saya boleh beli ayam apa brand sekalipun, tapi saya membeli ayam Global Ikhwan. Kenapa? Ada sebab lah. Kenapa? Jadi, saya pengguna yang beli ayam Ikhwan. Satu. Dua, saya biasa makan di kedai Ikhwan, terutamanya di country home Rawang. Okey, di country home Rawang. Kalau anda biasa pergi ke country home Rawang, okey, jadi anda akan biasa nampak kafe Ikhwan, bakery Ikhwan, itu biasa. Jadi kita biasa makan nasi lemak, nasi goreng, kita biasa beli kari pap dia, kita biasa beli bakery dia. Okey, ini adalah normal. Satu. Dua. Dan kita biasa sahaja mendengar lagu-lagu daripada Global Ikhwan. Dulu namanya Al-Arqam. Betul. Dulu namanya Al-Arqam. Kita biasa dengar lagu Nada Murni. Betul. Nada Murni. Kumpulan The Zik. And then muncullah Hijaz, Raihan. Itu semua adalah pecahan daripada Nada Murni dulu. Kumpulan Mawaddah. Yes. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini, semalam, beberapa hari lepas, apabila Mufti Perlis, okey, apabila Mufti Perlis membangkitkan isu GISB ni, saya sebagai seorang Muslim, okey, saya rasa bertanggungjawab dalam kadar kemampuan bahan bacaan saya, dalam kadar kemampuan pernah tahu. Jadi petang ni ataupun hari ini saya mengambil sedikit ruang untuk bersembang-sembang dengan anda tentang GISB ni. Tentang GISB ni. Kenapa nak sembang pasal mereka? Okey, walaupun kita berpegang dengan don't make stupid people popular. Itu falsafah yang kita pegang kan. Jangan buatkan orang yang tak berapa cerdik ni popular. Tapi ini melibatkan satu, kita panggil ia melibatkan sesuatu yang penting. That's why pada petang ni kita bercakap tentang Global Ikhwan Sendirian Berhad. Jadi kalau anda yang menonton ni, anda rasa tajuk ini penting, anda boleh bantu kami untuk ajak lebih ramai, sebarkan supaya mata ni meningkat. Supaya mata ni meningkat. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Okey, 1, 2, 3, 4 kata. Dari dulu Al-Arqam ni eksploitasi kanak-kanak, tak pergi sekolah, hantar duk kat bank-bank minta sedekah. Yes, kita biasa nampak tu kan. Kita biasa nampak. Dulu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik. Hamka dalam buku dia, okey, dalam buku dia Tasawuf Moden, bila Hamka tulis buku Tasawuf Moden, Hamka membincangkan tentang perkembangan tokoh-tokoh tasawuf Nusantara. Dan yang menariknya, Buya Hamka masukkan nama Syekh Suhaimi dengan peranan dia menyebarkan ajaran mistik dan kerohanian. Makna Hamka aware dan bercakap tentang Syekh Suhaimi ketika itu. Satu. Dua. Kalau anda pernah dengar nama buku yang bertajuk The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia, yang dikarang oleh Azyumardi Azra. Nama dia pelik sikit lah. Juga bercakap tentang tasawuf moden dan para ulama tasawuf ni. Dan dia mengangkat tokoh-tokoh dalam bidang kerohanian mistik. Tokoh-tokoh kerohanian mistik. Adakah anda biasa dengar perkataan tu? Tokoh-tokoh kerohanian mistik. Tokoh-tokoh kerohanian mistik ni siapa? Okey, baik. Kemudian
Ustaz Wan Muhammad Saghir, kalau anda biasa dengan Khazanah Fataniyah di Taman Melewa, okey, di Taman Melewa, Ustaz Wan Muhammad Saghir almarhum juga pernah mengarang buku yang bertajuk Ulama-Ulama Besar dari Nusantara, dan dia mention seorang yang memiliki susuk tubuh yang dipanggil pempengaruh ketika itu dalam bidang tasawuf dan ajaran mistik yang glamour ketika itu bernama Syekh Suhaimi. Okey, baik. Kemudian majalah Dewan Agama dan Falsafah, kalau anda biasa dengar nama majalah tu. Okey. Juga bercakap tentang tokoh-tokoh yang mempunyai, ada satu artikel, okey, pengaruh tasawuf dan mistik dalam masyarakat Melayu, juga mengangkat berkenaan dengan keupayaan kerohanian luar biasa termasuk Syekh Suhaimi. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan dan juga kan, Jakim juga pernah mengeluarkan laporan dan penilaian terhadap kumpulan Al-Arqam. Jakim pernah keluarkan laporan berkenaan dengan laporan dan penilaian terhadap kumpulan Al-Arqam, iaitu satu laporan rasmi yang membincangkan kaitan antara ajaran-ajaran mistik seperti yang dibawa oleh Syekh Suhaimi. Alright, jadi kuncinya apa dia? Siapa Syekh Suhaimi ni? Itu soalan dia nak bawa. Siapa Syekh Suhaimi ni? Cuba anda komen, siapa Syekh Suhaimi ni? Orang mana dia? Siapa Syekh Suhaimi ni? Cuba anda komen. Okey, cuba anda komen. Siapalah Syekh Suhaimi ni kan? Okey, macam-macam anda jumpa kan? Baik. Tuan-tuan, Syekh Suhaimi ni memang diangkat dalam beberapa buku Nusantara yang saya sebut tadi kan. Hamka, kemudian majalah Agama dan Falsafah, and then laporan Jakim. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Suhaimi ni satu orang tokoh kontroversi dalam sejarah Islam Nusantara. Kalimahnya kontroversi dalam sejarah Islam Nusantara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Malaysia, Indonesia ni, Syekh Suhaimi menjadi satu orang tokoh yang kontroversi. Kenapa jadi macam tu? Kenapa beliau jadi seorang tokoh spiritual, kerohanian, mistik yang kontroversi? Okey. Sebabnya adalah aliran mistik dan ajaran Syekh Suhaimi ini berbeza daripada ajaran Islam arus perdana. Itu kunci keyword dia. Itu keyword dia. Maknanya Syekh Suhaimi ni dia bawa ajaran kerohanian mistik yang menjadi tanda tanya kepada mereka yang berpegang dengan ajaran Islam arus perdana. Macam bagus tak?
Okey, right. Tapi yang pastinya daripada mana asal Syekh Suhaimi ni? Siapa nama lengkap dia? Tuan dah cari sendirilah. But the point is, Syekh Suhaimi ni dikatakan berasal daripada Palembang. Okey, Palembang, Sumatera. Satu pandangan lah, ada yang kata daripada Jawa. Okey, ada yang kata daripada Patani, Thailand. Tapi tak pentinglah daripada mana asal usul Syekh Suhaimi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting, beliau ni kontroversi. Kerana apa? Kefahaman agama dia melibatkan kerohanian ni mistik dan pelik. Okey? So tak kisahlah daripada Palembang ke, daripada Jawa ke, daripada Patani ke, tak apalah, tak kisah. Baik. Jadi kan, Syekh Suhaimi ni terkenal sebab apa? Sebab pengetahuan dalam bidang tasawuf sufi dan ilmu kerohanian yang dikatakan sangat mendalam. Macam itulah lebih kurang. Saya guna bahasa-bahasa mudah Okey, memang pendekatan saya dalam live di Dr. Rocket TikTok ni, kita memang gunakan bahasa-bahasa yang mudah anda faham. Setakat anda boleh faham tak? Okey, kepada anda yang menonton, anda boleh faham tak apa yang kita cuba sampaikan ni? Dan petang ni, daripada pagi tadi, kita bercakap pasal apa? GISB, Global Ikhwan Sendirian Berhad. Alright, dia bukan hanya cerita kicap. Dia bukan hanya cerita mi basah. Dia bukan hanya cerita bakery. Dia bukan hanya cerita nasyid nada murni. Dia bukan hanya cerita tentang nasyid The Zik. Tetapi ini melibatkan akidah. Melibatkan akidah. Cuba anda komen. Melibatkan akidah. Bismillah. Jadi kalau anda yang mendengar saya bercakap ni kan, saya sebut, saya ni nak kata tegar tak tegar lah. Saya memang membeli ayam ikhwan. Saya memang pembeli ayam ikhwan. Dan minimum saya beli 2 ekor. Minimum 2 ekor. Sebab saya makan protein. Saya memang ambil protein daripada ayam. Dan ayam tu daripada ayam ikhwan. So nothing to do kita memusuhi mereka. Saya tidak memusuhi mereka. It's nothing to do saya memusuhi mereka. Tidak. Makna saya memang beli ayam ikhwan. Bukan semalam. Bertahun-tahun. Sejak saya kahwin dan kenal masak sendiri, memang ayam ikhwan itulah menjadi ayam makanan saya, isteri saya dan anak-anak saya. Ayam ikhwan. Jadi it's nothing to do saya hasad dengan mereka. It's nothing to do dengan benda tu. Saya tak tahu berapa banyak. Memang sekali beli. Kalau seekor ayam ikhwan, kalau anda biasa beli kan, ayam ni biasanya berapa kilo? 2,5 kilo, 3 kilo kan? 2 kilo lah. 2 kilo lebih ayam. Seekor ayam. Ikut saiz. Biasa berapa ringgit? Saya biasa bayar kalau 2 ekor, RM36, RM37, RM33 kan, 2 ekor. 2 ekor adalah minimum saya beli. 2 ekor tu minimum. Untuk sebulan lah. Bukan 2 hari. Sebulan. Sometimes 4 ekor beli. Sebab saya memang ambil protein daripada ayam. Anda bagaimana? Okey, kemudian kita juga membeli kalau macam mi. Okey, mi kita beli ikhwan. Kuih tiaw. Okey, ada gambar, ada cap ikhwan global kan. Okey, begitu. Dan kalau kita pergi ke Rawang country homes Rawang, kita biasa singgah kedai bakery ikhwan. Beli roti. Kita beli kita beli kari pap. Okey, kita beli apa lagi? Kek. Dan kalau macam breakfast,
Lalu kawasan country home, kita biasa makan kafe ikhwan kan? Kafe ikhwan. Okay. So, is nothing to do kita memusuhi mereka. Tak. Okay, kita tidak memusuhi mereka sama sekali. Tetapi yang menjadi titik perbincangan yang kita kena faham bukan cerita aktiviti ekonomi mereka. Itu bukan cerita dia, bukan cerita aktiviti ekonomi mereka. Yang kita nak cakap tentang GISB ini adalah titik perbincangannya adalah adakah akidah yang mereka anuti itu, kefahaman agama tentang akidah Islam itu mereka sama sebagaimana kefahaman yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi dalam perkara akidah. Itu topik dia. Itu topik dia sebenarnya. Itu topik dia, masya-Allah. Okey, setakat tu faham tak? Setakat tu okey tak setakat tu? Kepada anda yang masuk ni, bagus kalau anda boleh tanya soalan ke, anda mungkin bagi pandangan anda ke yang saya mungkin tak nampak. Okey, anda boleh berikan apa sahaja pandangan dekat dalam live kita ni. Kita okey, tak ada masalah. Okey, right. Jadi berbalik kepada Syekh Suhaimi tadi. Okey, Syekh Suhaimi ni kontroversi dan terkenal. Dekat mana? Indonesia, Malaysia. Dan kenapa dia terkenal? Kerana pengetahuan dia tentang bidang tasawuf sufi dan ilmu kerohanian yang dikatakan mendalam. Alright. Dan dalam rekod yang kita boleh baca, Syekh Suhaimi ini mendakwa, dia mendakwa di mana beliau almarhum lah memiliki kemampuan mistik dan rohani yang luar biasa. Alright. Termasuk kuasa melakukan karamah dan keajaiban. Dan keajaiban yang sering dikaitkan dengan para wali dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam. Itu menyebabkan Syekh Suhaimi ni sangat dihormati oleh sesetengah pengikut yang percaya kepada kehebatan dan kewalian Syekh Suhaimi. Okey, waalaikumsalam Ruhil Amani. Okey, terima kasih join. So ini adalah intro lah. Okey, introductory kepada discussion kita pada petang ini. Sambil-sambil anda mungkin makan kari pap. Okey, bergerak daripada kenduri ataupun mungkin on the way nak balik kampung. Adakah masih jam? Utara, selatan, timur, barat? Alright. Setakat tu faham tak? Okey, ada soalan dekat sini. Ada soalan, kenapa fokus akidah untuk isu GISB ni ada kesan ke? Itu soalan ke statement? Okey, Farouk kata beliau mendakwa ataupun anak muridnya mendakwa. Okey. Sekejap sekejap, yang itu kita postpone sikit. Okey, kita postpone sikit. Okey, baik. Jadi kan, itu adalah sedikit latar belakang lah. Latar belakang tentang, okey, latar belakang lah. Kita bagi background of the study berkenaan dengan kenapa muncul buku tasawuf moden. Hamka tulis tentang tokoh-tokoh tasawuf Nusantara dan terselit nama Syekh Suhaimi. Satu. Yang kedua,
Azyumardi Azra dalam buku dia The Origin of Islamic Reformism of Southeast Asia Southeast Asia juga mention nama Syekh Suhaimi. Ustaz Wan Muhammad Saghir Khazanah Fataniyah pun mention nama Syekh Suhaimi. Lagi majalah agama dan falsafah juga mention Syekh Suhaimi. Jakim juga kongsi tentang Syekh Suhaimi. Kenapa jadi macam tu? Sebab sumber-sumber ni mereka memberikan insight berkenaan apa? Sejarah dan kontroversi yang melibatkan Syekh Suhaimi tadi. Dapat? Dan pengaruh beliau dalam dunia tasawuf Nusantara. Okey, terima kasih Farouk. Okey, jangan lupa follow. Okey, bukan follow saya tau, bukan follow saya. Please, jangan follow saya. Follow Dr. Rocket ni. Okey, sebab kita berusaha untuk menyedarkan masyarakat. Belajarlah sampai PhD. Okey, sebab syaitan tidak suka kepada orang yang berilmu. Okey, berilmu lawannya jahil. Syaitan suka orang jahil. Syaitan suka orang bodoh. Syaitan suka orang yang tak suka belajar. That's why agama mengajar kita tidak boleh memperbodohkan akal manusia. Betul. Ilmu. Okey, kita dekat Dr. Rocket ni kita menggalakkan, kita support. Tak ada aktiviti yang memperbodohkan akal manusia. Okey? So, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi Syekh Suhaimi ni kan, dia terkenal melalui ajaran dia yang unik dan aliran yang sangat special yang dipercayai oleh sebahagian pengikut beliau sebagai salah satu bentuk tarikat jalan kesufian. Okey? Dan ajaran Syekh Suhaimi ni menekankan aspek-aspek kerohanian, elemen-elemen yang dianggap menyimpang daripada kefahaman para ulama arus perdana. Nampak tak? Okey, baik. Apakah salah satu daripada ajaran Syekh Suhaimi ni yang dilihat menyimpang daripada ulama-ulama arus perdana, JAKIM, Jabatan Kemuftian? Okey, apa dia? Siapa nak tahu? Okey, cerita tentang GISB ni, kita tidak fokus kepada aktiviti ekonomi mereka. Okey? Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, saya membeli ayam ikhwan, kita makan di kedai ikhwan, kita beli bakeries di kedai ikhwan. It's okay. Tetapi yang menjadi titik yang mesti difahami adalah tentang akidah itu. Okey, baik. Tuan-tuan apa yang dikasihi sekalian. Apakah salah satu daripada kefahaman mistik Syekh Suhaimi yang berbeza dengan ulama-ulama arus perdana? Okey, dengar betul-betul. Syekh Suhaimi percaya terhadap kehadiran Imam Mahdi dan wujudnya rahsia alam ghaib yang hanya diketahui oleh golongan-golongan tertentu dan terpilih sahaja. So, ia berkisar tentang apa yang akan berlaku nak kiamat nanti. Imam Mahdi, pemuda Bani Tamim, nak bai'ah kepada siapa.
Dan sehingga membawa kepada apa? Membawa kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa, bertemu secara fizikal, memberikan panduan, jawapan. Agak-agak, adakah ini sesuatu yang serius? Adakah ini sesuatu yang serius untuk kita ambil tahu? Cuba anda komen. Okey, baik. Setakat cerita Syekh Suhaimi tu anda clear? Sikit, saya bagi sikit lah cerita mudah-mudah, simple-simple, sembang-sembang petang. Setakat tu clear tak? Dan kita pujilah tindakan polis bertindak, kita pujilah, Masya Allah. Okey, dan itu juga ada melibatkan sesuatu yang sifatnya undang-undang. Okey, undang-undang. Bismillah. Alright. Jadi kan, saya nak sebut saya nak sebut apa? Saya nak sebut bercakap tentang kebatinan ni. Okey, bercakap tentang kebatinan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang boleh tersesat. Okey, bercakap tentang kebatinan ni, ramai orang boleh tersesat. Saya bagi statement macam tu. Bercakap tentang ilmu kebatinan ni boleh menyebabkan ramai orang tersalah. Faham tak? Sebab bercakap tentang ilmu kebatinan ni, dia seumpama satu amalan yang menekalkan soal kebatinan, dalaman manusia yang merujuk kepada roh. Okey? Dan roh ni kita faham, roh ni satu benda yang gaib dan ia terbukti wujud. Okey? Manusia akan tersilap bila mana kita melencong daripada wahyu dan menjadikan roh sebagai dasar falsafah dalam memahami kerohanian. Okey, itu agak sedikit complicated. Okey. Dalam bahasa mudah saya petang ni. Okey, dalam bahasa mudah saya, sebelum saya cerita kenapa kaitan Syekh Suhaimi dengan GISB. Dia timbul soalan tu. Sebab saya punya intro tadi saya sebut tentang Syekh Suhaimi kan, betul tak? Dan apa kaitan dengan Al-Arqam? Apa kaitan dengan GISB? Sekejap. Sebab nanti anda akan rasa macam complicated nak faham. Dia ni tengah cakap tentang apa? Saya nak fahamkan anda sedikit sejarah. Sebab GISB, Al-Arqam, Syekh Suhaimi, Abuya, ini adalah dilihat pada sudut bukan hanya ekonomi. Ekonomi is okay. Kita beli ayam Ikhwan, kita makan kedai dia. Saya lah, anda mungkin tak, saya. Sarapan di kedai Ikhwan. Tetapi nak bagi tahu, Masya Allah, Tabarakallah, semua ni menjadi satu topik yang kita kena aware apabila melibatkan amalan-amalan kebatinan. Itu poin saya. Melibatkan amalan-amalan kebatinan. Faham tak? Faham tak? Saya harap anda yang menonton ni, yang terutama yang duduk dekat luar, yang tak masuk ni, yang perhatikan apa dia ni kan.
Masuk dalam. Okey, supaya kita boleh kita boleh soal menyoal, kita boleh bertanya, kita boleh berbincang-bincang petang-petang ni kan. Okey, sebab ramai orang mood cuti ni, mood cuti anak-anak penuh rumah. Kecuali anda yang anak ada yang SPM kan, yang mungkin tengah ambil trial. Okey, kita mendoakan. Okey, kita mendoakan semoga anda yang ada anak-anak tengah trial ke, yang waiting untuk ambil SPM, kita doakan kepada Allah supaya dengan asbab SPM ni mereka boleh pecahkan kejahilan mereka. Okey, supaya mereka boleh pecahkan kejahilan mereka. Okey, ada yang tanya ni, Era 321 dah follow ke belum? Okey, jangan follow saya ya, follow channel Dr. Rocket. Enjin apa yang digunakan untuk buat roket? Enjin apa yang digunakan? Okey, right, terima kasih. Saya dah agak dah hari akan tanya soalan macam tu. Yang kali pertama jumpa ni, kali pertama yang jumpa channel ni mungkin kata enjin apa guna buat roket. Saya bukan saintis NASA. Disclaimer, saya dan channel ini bukan saintis NASA. Kita bukan, it's nothing to do dengan NASA. Saya tak pernah belajar dekat, mana-mana universiti tentang rocket science. Okey, mungkin ada yang mungkin baru join ni. Okey, kita boleh cakap kat mereka satu benda. Okey, Dr. Rocket tu bukan NASA, bukan rocket science. Okey, tetapi Dr. Rocket itu adalah satu formula yang dicetuskan untuk bantu para pelajar master PhD. Formulanya ROKET. DR adalah apa? DR adalah brand, singkatan kepada Dr. Rocket. DR ni yang saya pakai ni DR. Faham? Okey, saya kata faham. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kan kita faham sesiapa sahaja makhluk yang namanya makhluk yang hidup akan ada roh. Betul? Akan ada roh. Jadi fungsi roh inilah yang akan buatkan manusia hidup. Bila tiada roh, maka jasad kita ni tak ada apa-apa fungsi, tidak berfungsi apa-apa. Alright? Apa sebab kematian? Apa sebab satu jasad tak bergerak? Kerana roh lah. Okey, kerana roh. Jadi, falsafah mengenai roh inilah yang menjadi teras discussion yang menyebabkan kita tanya, roh ni berasal daripada mana? Daripada mana roh ini berasal? Okey, dan bila kita baca lebih sikit lah, apa pandangan ahli falsafah Greek? Apa pandangan ahli falsafah India? Apa pandangan ahli falsafah seperti Mesir kuno? Dan now, apa pandangan ahli falsafah barat tentang roh ni? Bahkan pada zaman Nabi sendiri pun, Nabi pernah ditanya soalan oleh sekelompok Yahudi Madinah yang nak test Muhammad, sampai Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh.
silakan rujuk kepada asbabun nuzul ayat itu. Okey, itu bukan tempat saya nak sembang lah. But the point is, roh tu. Baik. Seumpama macam nak cakap, ahli falsafah Barat, ahli falsafah India, ahli falsafah Greek. Dengar betul-betul. Mereka, pada saya lah, mereka seumpama berpakat menyatakan bahawa roh itu adalah bermula dari satu pusat sumber tenaga. Okey? Berpunca daripada satu pusat sumber tenaga, ataupun roh ni kan dia berpadu, lalu berpancar dengan serpihan-serpihan dia yang menjadikan kehidupan itu sendiri. Itu adalah pandangan ahli falsafah India, Mesir kuno, Greece dan Barat. Bila mereka meneroka tentang roh. Okey? That's why tak pelik kalau anda pernah dengar perkataan yang dipanggil monisma. Monisma. Okey, monisma. Monisma. Berat ke? Okey, berat ke perbincangan ni? Wah, aku macam Bismillah. Alright. Monisma ni satu kefahaman falsafah tentang roh tau. Kalau anda pernah dengar berkenaan dengan Euripides, okey, Epicurus daripada Greek. Kalau anda pernah dengar lah perbincangan tentang Euripides, alright, kemudian Epicurus. Oh, berat weh. Okey. Yang mana mereka ni kan sekelompok ahli falsafah Greece yang berfikiran menentang kewujudan Tuhan. Mereka menentang kewujudan Tuhan. Okey. Ataupun kita panggil mereka menentang sumber segala roh. Okey. That's why tokoh-tokoh klasik seperti Neoplatonisme, alright, Hermetisme, Gnotisme, Daosma, Advaita Vedanta, ini semua adalah kita panggil benda-benda yang melibatkan tokoh-tokoh klasik yang percaya tentang titik berpusat yang sama tentang roh itu. Okey, baik, apa kaitan dengan GISB ni? Jauh betul ni. Tak apalah, petang-petang ni kita sembang benda-benda berat sikit lah kan. Anda pun cuti. Alah, kau orang ni. Okey, baik. Okey, berapa ramai yang pernah dengar perbincangan tentang Platonisme, okey, Platonisme, Hermetisme, Gnotisisme. Okey, Gnotisisme, okey. Gnosticism. Saya pun dah lama tak guna kalimah, nak cakap pun dah tak pandai. Kan? Okey, so Advaita Vedanta, kalau anda pernah dengar Advaita Vedanta, ini semua nama-nama kita panggil dia adalah berbentuk orang-orang falsafah yang mereka nak faham benda-benda yang melibatkan roh ni. Macam tu, ism. Platonism, Hermetism, berbelit-belit. Okey. Gnosticism, ini semua adalah Daoism, okey, Daoism.
Nak sebut pun, okey, ini adalah benda-benda yang kita panggil dia macam gerakan tau. Dia macam gerakan-gerakan zaman dulu. Alright? Yang pentingnya, falsafah-falsafah ini dia muncul, lahir falsafah-falsafah daripada tempat-tempat yang berbeza-beza. Okey? Tempat yang berbeza-beza. Tapi di manakah mereka berkongsi persamaan? Di manakah soalannya mereka berkongsi persamaan tu di mana? Okey, dengar betul-betul. Mereka berkongsi persamaan tu dalam memahami hubungan antara kehidupan yang merupakan manifestasi Tuhan dan Roh. Faham tak? Susah nak cakap. Ini first time. Ini first time saya bincang benda-benda berat dekat TikTok ni weh. Aduh yai. You all boleh follow ke? You all boleh follow ke? Itu sebab saya berusaha untuk tak bercakap benda ni tau. Saya berusaha untuk tak nak bercakap. Tapi bila muncul GISB ni, kita cakaplah sikit-sikit tentang Platoism, okey, Daoism, Advaita, Vedanta. Okey, anda tak payah fikir, dengar je lah sambil-sambil makan cokodok, sambil-sambil mungkin tengah baring-baring. Mungkin ada yang mungkin on the way back ke Kelantan, Terengganu, Pahang kan, sambil-sambil jam ni. Okey. Okey, manifestasi di antara Tuhan dan Roh. Konsep hubungan antara hidup ni, kehidupan ni yang merupakan manifestasi Tuhan dan Roh. Okey, baik, tak apa. Kalau kita bercakap tentang pemaknaan Tuhan. Pemaknaan Tuhan pun di sisi ajaran kebatinan ni tidak akan sama dengan Tuhan di alam tradisi Yahudi, Kristian, Islam yang memiliki sifat dan kekuasaannya. Oh, berat weh. Dah macam kelas falsafah agama Nak cakap tentang GISB je kan. Bagi golongan kebatinan kan, sebab Syekh Suhaimi ni kan dia tokoh kebatinan, faham tak? Syekh Suhaimi ni kan dia tokoh kebatinan, kerohanian, spiritual yang diangkat. Okey, memahami kesufian yang luar biasa sampai ada karamah. Cekodok dah habis pinggan, tak share pun, makan seorang tak baik. Okey, adakah saya boleh teruskan? Adakah saya boleh teruskan? Baik. Terima kasih. Bagi golongan kebatinan ni, okey, maknanya kebatinan yang bukan Islam lah. Okey, mereka memahami bahawa Tuhan itu adalah sumber roh atau pusat roh yang diberi nama dengan pelbagai. Okey, kenapa saya cerita ni? Sebab saya nak bagi anda faham. Sebab Syekh Suhaimi itu tokoh kebatinan, itu poin saya. Okey, Syekh Suhaimi ni dia tokoh kebatinan ya, dia tokoh kebatinan sampai Hamka pun cerita pasal dia. Alright, kemudian saya sebut dalam buku, dalam buku The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia pun tulis pasal Syekh Suhaimi. Sampai keluar laporan lengkap JAKIM, sampai dipetik nama Syekh Suhaimi dalam Majalah Dewan Agama dan Falsafah DBP. Kenapa? Sebab isu kebatinan tadi. Itu poin dia. Baik.
bagi golongan kebatinan ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka memahami bahawa Tuhan itu adalah sumber roh dan pusat roh yang nama mereka pelbagai. Ada yang sebut Tuhan, ada yang sebut universe, ada yang sebut Lord, ada yang sebut Father, ada yang sebut Brahman, ada yang sebut Tao, ada yang sebut The One, ada yang sebut The Creator, ada yang sebut Nous. Oh, berat weh. First time saya cerita benda-benda yang agak... Cikgu tuition kampung ni bercakap tentang satu falsafah ketuhanan yang datang daripada barat, yang memasuki daerah sempadan Islam, yang menyusup masuk dalam ilmu-ilmu kebatinan manusia Islam. Faham tak? Okey, baik. Jadi apa hubungan Syekh Suhaimi dengan Al-Arkam? Dengar betul-betul. Okey, baik, macam ni. Al-Arkam yang diasaskan oleh Asy'ari Muhammad. Asy'ari Muhammad itu sendiri, almarhum, terinspirasi dengan ajaran-ajaran Sufi yang dipelopori oleh Syekh Suhaimi itu. Itu poin saya. Nak sampai pada poin tu je sebenarnya. Okey. Maksudnya apa? Allah yarham, Asy'ari Muhammad terpengaruh, terinspirasi dengan ajaran-ajaran kebatinan Syekh Suhaimi. Itu poin dia. Dapat tak? Nak sampai pada poin tu, kena cerita tentang macam mana orang barat, macam mana orang barat, Greek, Indian, Mesir purba, okey, barat secara umumnya memahami tentang roh tu. Alright. Baik. Jadi kan, itu belum lagi anda baca tentang, anda baca tentang apa? Tentang ilmu kebatinan Mesopotamia. Ilmu kebatinan Mesopotamia kuno. Sekitar tahun 2500 sebelum Masihi. Alright. Contoh macam amalan amalan asiputu, bukan putu piring. Okey, ajaran seperti asiputu, masmasutu. Okey, ajaran masmasutu. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Akkadian. Alright. Kemudian ada Mesir kuno, kemudian ada Greek kuno. Sampailah kepada pertengahan zaman. Okey, zaman pertengahan. Okey, yang menyebabkan manusia ni, sejarah manusia menunjukkan bahawa manusia, mereka macam tercari-cari tentang spirituality. Setakat tu complicated tak? Okey, baik. Jadi kan, kalau itu belum lagi anda bercakap tentang ancient wisdom. Apa dia? Dipanggil sebagai ilmu kebatinan ancient wisdom. Okey, ancient wisdom. Yang merupakan kita panggil hasil interaksi, hasil interaksi seseorang tokoh dengan roh dan semangat
alam. Okey. Anda mungkin boleh bacalah buku The Ancient Wisdom. Okey, buku The Ancient Wisdom. Okey. Tak salah saya, buku The Ancient Wisdom ni dikarang oleh seorang wanita, Annie Besant lah. Annie Besant, tak apa nama dia. Annie Besant macam tu lah. Kalau anda boleh cari Annie Besant. Okey, saya mungkin salah sebut nama dia, tapi mungkin tak salah Annie Besant apa nama dia. Yang bercakap tentang The Ancient Wisdom. Agak-agak berat tak topik ni? Tiba-tiba kan dekat Dr. Rocket ni kita bincang benda-benda berat macam ni kan. Ini semua sebab je ASB lah. Alright. Jadi kan, okey, terima kasih kepada yang follow. Terima kasih kepada yang follow. Kita memang berada dekat sini setiap pagi. Jam 6.45 pagi menemani anda untuk bacaan zikir pagi. Jadi kalau anda yang follow ni, okey, saya bukan tak nak straightforward. Okey, saya nak kena bagi anda faham, sebab ajaran kebatinan ni lah menjadi titik bengit yang menyebabkan ramai orang tersesat. Sebab nak cari kelebihan, nak ada karamah. Yang saya faham, simple je tuan-tuan dan puan-puan. Next station, Datuk Keramat. Dah cukup, sampai Datuk Keramat. Pergi makan ke, beli barang, dah balik. Kenapa nak pergi cari karamah-karamah macam tu? Faham tak? Kalau ada karamah sekalipun, kalau ada karamah, untuk apa? Kalau ada karamah sekalipun, nak buat apa? Adakah ajaran yang Nabi SAW bawa itu tak cukup? Soalan saya kepada anda, 365 hari, okey, tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup ke amalan yang Nabi tunjukkan? Tak cukup. Jaga sembahyang 5 waktu, solat berjamaah, berzikir lepas solat sebagaimana petunjuk Nabi. Bila tersalah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal direct. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, memahami tafsir, banyakkan istighfar yang Nabi tunjuk, banyakkan selawat Nabi yang Nabi tunjuk. Tak cukup pergi umrah, pergi haji, berpuasa pada bulan Ramadan, solat pada waktu malam Ramadan, bangun tahajud, solat witir sebelum tidur, solat awabin. Tak cukup. Tak cukup ke? Tak cukup. Sampai nak kena tambah aurat Muhammadiyah. Tak cukup. Nak kena terbang dulu baru yakin ada karamah. Pergi Australia, okey, tak sangkut dekat airport, beg tak diperiksa. Adakah itu yang kita kena hasilkan? Kalau zaman dulu, okey, boleh terbang di udara, adakah itu karamah? Okey, berjalan atas air, adakah itu karamah? Bila hujan, tak basah, tak payah pakai payung. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda karamah inilah yang menjadi lubang halus masuknya syaitan. Faham tak? Faham tak? Akhirnya manusia dibawa ke situ. Tapi yang faham, akhirnya manusia dibawa kepada perhambaan moden. Faham tak? Akhirnya manusia dibawa kepada perhambaan moden. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sumber yang mengaitkan Al-Arkam ini. Memang mereka terpengaruh dengan ajaran Syekh Suhaimi, yang mana kumpulan mistik, tarikat yang akhirnya berkembang dekat Nusantara. Maka muncullah gerakan Al-Arkam yang telah pun diharamkan oleh JAKIM. Okey.
Dan itulah sebab punca kenapa Al-Arqam diharamkan. Kerana kefahaman-kefahaman yang fatal berkenaan dengan Al-Mahdi, okey, pemuda Bani Tamim dan seumpama dengannya. Okey, setakat tu faham tak? Setakat tu faham tak? Okey, setakat tu clear tak setakat tu? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu dakwaan ya, ada satu dakwaan yang kalau anda tengok dalam Jabatan Mufti Selangor. Okey, Jabatan Mufti Selangor. Yang mana Jabatan Mufti Selangor dia keluarkan satu fatwa berkenaan dengan fatwa aurat Muhammadiyah. Okey. Jabatan Mufti Selangor mereka keluarkan fatwa tentang aurat Muhammadiyah yang dipegang oleh Darul Arqam. Kata mereka, di antara kekeliruan dan penyelewengan aurat Muhammadiyah pegangan Darul Arqam yang mendakwa Syekh Muhammad As-Suhaimi, iaitu guru tarikat Muhammadiyah, ada memasuki Kaabah dan menerima aurat Muhammadiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam keadaan sedar dan jaga setelah ia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda memerintahnya supaya berbuat demikian. Okey, anda boleh tengok fatwa Jabatan Agama Islam Selangor yang bercakap tentang kekeliruan aurat Muhammadiyah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat tu okey tak? Okey. Okey. Okey, adakah itu clear? Okey, adakah itu clear? Okey, terima kasih yang baru masuk. Okey, kita telah bercakap sejak pagi tadi sehingga saat ini. Okey, kepada yang baru masuk, terima kasih banyak. Okey, anda mungkin tertinggal sesuatu tadi. Okey, anda mungkin tertinggal sesuatu. Okey. Okey, anda mungkin tertinggal sesuatu tadi di awal saya sebut. Saya dan kita semua dekat sini setuju, saya adalah orang yang membeli ayam Ikhwan. Okey. Saya pengguna ayam Ikhwan. Bertahun-tahun. Pembeli ayam Ikhwan bertahun-tahun. Saya lebih percaya ayam Ikhwan berbanding kedai-kedai di sebelah-sebelahnya. Faham tak? Satu. Yang kedua, saya juga banyak kali makan breakfast tengah hari di kedai Ikhwan Cafe. Beli roti. Dulu zaman kanak-kanak, kita mendengar lagu Nada Murni, The Zik, Nazri Johani, Munif Ahmad, Ustaz Asri Rabbani. Ini semua kita membesar dengan lagu-lagu itu. So nothing to do, kita bercakap, kita tak suka dengan pemartabatan ekonomi itu. Kita sama sekali tidak ada isu. Tidak ada isu yang itu. So pada petang ni, kita bercakap berkenaan apa? Sebab sekarang kita buka aja TikTok. Okey? Buka aja TikTok, tuan-tuan dan puan-puan. Dia masuk GISB kan? Bertali arus. Dan muncul pula tentang Maidin sekarang. Okey? Now pula muncul tentang Maidin pula. Maidin dan Syiah. Jadi petang ni kita tidak bercakap tentang isu ekonomi. Kita support. Saya support. Saya membeli
mendengar lagu nada murni, The Zik. Dan even semalam, saya rasa ramai yang menonton ni setuju kita terperangkap dalam jam. Betul? Semalam. Dan even hari ni pun masih lagi terperangkap dengan jam, saya rasa. Yes, betul. Dia bukan isu kita boykot, tak. Okey, jadi kita tahu adalah Presiden Persatuan Pengguna Islam kan, yang kita dengar, okey, dia tak bagi mana-mana mufti untuk membising-bisingkan cerita JISB ni sebab melibatkan ekonomi Islam. So saya langsung tak ada isu makan ayam ikhwan, langsung tak ada isu. Pergi beli bakery ikhwan, tak ada isu. Breakfast nasi lemak, nasi goreng, minum teh tarik kedai ikhwan, roti canai, murtabak, no issue at all. No issue. Walaupun kita dengar benda pelik-pelik kan, subhanallah, we have no issue at all. Tetapi yang kita sedang bercakap sejak pagi tadi sampailah petang ni, kita mengambil tanggungjawab. Okey, saya mengambil tanggungjawab sebagai satu entiti di kalangan rakyat Malaysia yang menyokong, okey, badan-badan agama, okey, JAKIM, JAIS, JAWI, Mufti, Jabatan Kemuftian. Kita menyokong sebab ini melibatkan benda yang melibatkan akidah. Betul, Yati, ini melibatkan akidah. That's it. Ada pun yang melibatkan benda-benda isu-isu jenayah, itu jenayah pula. Okey, ataupun isu tak bayar gaji, tak bayar KWSP, tak bayar SOKSO, and then pisahkan suami isteri. Okey, and then apa lagi? Nak bersama isteri kena minta izin ketua. Itu isu lain. Itu isu lain. Itu melibatkan civil. Itu melibatkan tanggungjawab kepada negara, bayar cukai, whatsoever. Itu adalah melibatkan negara, undang-undang negara. Yang kita sedang bercakap ni melibatkan akidah. Okey, melibatkan akidah. That's why saya kepada anda yang baru masuk, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Apa-apa yang anda komen dekat skrin, terima kasih banyak. Good. Kita suka. Okey. Okay, now, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita juga tidak bersama, saya lah secara personal individu, saya tidak bersama dengan orang yang menjatuhkan sesama Muslim, sesama Melayu, dan even kita tak nak terlibat apa saja aktiviti yang menjatuhkan ekonomi orang lain. Chinese ke, Indian ke, sebab as I said pagi tadi, saya masih lagi pergi beli minyak rambut India. Taj Mahal. Masih pakai. Sampai hari ni masih pakai minyak rambut Taj Mahal. We have no issue at all. Okay? So jangan jadikan sempadan itu kerana menjatuhkan. Tidak. Kita support Indian, Chinese. Cuma kita Muslim, kita tak pergi beli barang yang tak halal. Faham tak? Contoh, ada kedai, nama nampak macam halal, tapi bila kita tanya, ada sijil ada sijil halal JAKIM tak? Dia kata tengah apply. Oh, saya tak masuk. Saya, isteri saya, anak-anak saya tak masuk. Walaupun yang bekerja tu semua anak-anak Melayu Muslim. Selagi mana tidak ada sijil halal JAKIM, saya tak masuk. InsyaAllah tak masuk. Cukup sekadar bertanya dekat kaunter, tak ada sijil halal sekalipun daripada kitchen. Okey, daripada kitchen sampailah kepada yang waiter Muslim, saya tidak akan masuk dan makan, insya-Allah. Tapi ikhwan, ayam ikhwan saya beli. Ayam ikhwan kita beli. Bukan seekor. Saya biasa beli minimum 2 ekor ayam ikhwan.
Okey, dan lebih baik akhir zaman ni, betul, kita masak makanan sendiri. Betul, Yati. Masak sendirilah. Okey, ni cerita ni kadang-kadang dah hari-hari makan dekat rumah. Okey. Pagi, petang, siang, malam makan dekat rumah. Anak-anak kata, Abi, jomlah keluar makan. Macam tu kan. Jadi bila anak minta, kita sebagai bapa support lah juga. Sebab bila kita beli kedai orang kat luar yang bisnes, kita support ekonomi. Dia bayar cukai, dia bayar gaji kepada. Tu sebab tu contoh. Dan anda jangan salahkan saya tau. Saya bercakap ni atas insight yang kita boleh fikir dengan baik. Okey, baik. Okey, Asmah Jamaluddin 7 kata, kita orang beli barang basah, berbelanja di Ikhwan Mart. Betul, saya pun sama. Okey, jadi kalau anda yang menonton pada petang ini, okey, please, yang baru masuk, kita sama-sama jaga keharmonian, okey. Saya pun sama, jaga keharmonian. Kita bercakap ni bukan isu menjatuhkan ekonomi, tak. Sebab saya pembeli ayam Ikhwan. Saya makan breakfast Ikhwan Cafe, Country Homes. Saya Alhamdulillah beli roti-roti, kek, puff yang dijual dekat bakery Ikhwan. Saya beli. Saya mendengar lagu Nada Murni. Saya mendengar lagu The Zik. Nazri Johani, Munif Hijaz. Okey. Seindah sedamai pantai. Sambung. So now petang ni, daripada pagi tadi kita bercakap tentang isu di mana saya bacakan tentang Syekh Suhaimi, sedikit sejarah dan apa kaitan dengan ajaran GISB yang kita baca, yang kita dengar daripada sumber-sumber yang kita boleh percayai. Dan isu ini kita biarkan pihak polis yang selesaikan. Respect dan tabik kepada pihak PDRM. Amazing. Good job. Great job. Okey, baik. Jadi, jangan salah faham tau. Kita minum dulu. Kita minum dulu. Bismillah. Santai-santai. Sembang-sembang. Petang-petang ni. Bismillah. So, kita menyokong mana-mana Malaysian yang bisnes, kita sokong. Sebab mereka bayar cukai. Maka cukai itu akan pergi kepada rakyat. Okey? Tadi dalam kes tadi saya sebut, kedai yang kita tengok tak ada sijil JAKIM, kedai yang tidak ada sijil JAKIM, walaupun semua pekerja mereka adalah Muslim, saya tak masuk. Tak makan, apa lagi makan? Tak masuk dan tak makan, of course. Contoh kita kalau ke airport kan, bungkus kan, perasan tak? Dekat airport ada bungkus kan? Jenama brand bungkus. Apa, tapau ke bungkus? Dekat airport. KLIA kan ada kan? Bungkus ke apa? Tapau. Bungkus ke tapau? Tapau ke apa ke jenama tu? Tapau, yes, tapau. Terima kasih. Amitis at 576. Terima kasih. Tapau. Tapau ni, cuba tanya, ada sijil halal tak? Tuan-tuan, saya tak makan tapau. Alhamdulillah. Nasi lemak ke? Okey, nasi lemak ke apa, kita tak makan tapau. Sebab apa? Tidak ada, sebab pekerja itu tidak. Ya, bungkus kau-kau ya. Bungkus kau-kau. Ya, korang ni, yang mana satu ni? Bungkus kau-kau ke tapau kau-kau ni? Tak masuk otak bungkus kau-kau kan? Bungkus kau-kau. Alhamdulillah, bila kita tanya kepada pekerja Muslim, dia ada sijil tak? Ada sijil halal tak? Dia gagap. Pula dah bungkus pula dah. Korang ni yang mana satu ni?
Black Canyon. Tuan-tuan, kita bukan tak nak support. Ya, betul. Ni Lisa. Dah follow ke belum? Bukan follow saya, follow Dr. Cat ni. Brand. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan masuk kedai-kedai macam tu bukan sebab tak support. Kita Muslim. Kita nak halal tu. Okey. Bungkus kau-kau, betul. Bungkus kau-kau. Okey, so kita bukan. Tapi, okey, saya angkat ni. Okey, saya cuba bagi contoh. Nampak tak? Sijil halal dalam proses. So, saya sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana-mana kedai bercakap dalam proses, minta maaf. Okey, minta maaf. Lagi apa? Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Betul, kena jadi orang macam tu. Bab sijil halal, kena ambil peduli. Bab halal. Jangan jadi macam orang Arab yang dekat Australia. Tuan-tuan, saya pernah pergi Lakemba, Lakemba, Australia. Kalau you pernah pergi Lakemba, Australia, Lakemba ni di antara tempat yang saya tahulah. Lakemba ni tempat kita panggil tempat ramai orang Islam. Yang saya tahu dekat Australia, dekat Sydney, Lakemba. Okey, saya pergi Lakemba dekat Sydney. Sebab tempat tu dikatakan ramai orang Islam. I tak pasti berapa jumlah mereka. But memang ada masjid. Dan kedai-kedai itu pun memang ada banyak kedai orang Arab Syria yang jual. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah bercakap dengan orang-orang Arab yang bekerja, yang buka kedai situ. Okey, saya kata, brother, adakah dekat Australia ni senang untuk saya makan benda halal? Itu lebih kurang soalan saya. Tuan-tuan, agak apa jawapan yang saya dengar daripada orang Arab yang saya tanya tu? Okey, tuan-tuan dan puan dengar, listen carefully. Dia cakap, brother, as long as you say Bismillah, halal. Oh, itu betul-betul triggering point, man. Kita faham halal tak semudah itu. Okey, back kepada kita punya discussion. Okey, anda yang menonton, terima kasih banyak. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, so kita sama-sama, tuan-tuan, kita sama-sama faham pada petang ini, kita tidak ada masalah dengan GISB. Saya lah, in term of business. Sebab saya memang beli ayam Ikhwan. Saya memang pembeli ayam Ikhwan. Full stop. Okey, bukan si ekor. Minimum 2 ekor. Minimum. Berbanding kedai-kedai sebelah Global Ikhwan. Satu. Yang kedua, saya memang pergi makan kedai Ikhwan breakfast. Cuma sekarang ni kita punya point adalah kita bercakap tentang ancaman akidah yang berlaku dalam GISB. Contoh dalam lagu-lagu mereka. Itu point dia. Dalam lagu-lagu yang tersebar dekat YouTube, dekat media ni, TikTok, yang ramai orang share kan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita akan berhenti tau nanti azan asar. Okey, saya dengar azan asar. Okey, betul, memang betul. Kita memang tahu ini adalah recycle issue
Memang kita cakap daripada awal tadi, kita serah kepada PDRM. Biar PDRM settlekan. Cuma sekarang ni kita bercakap dalam konteks pada petang ini, kita nak bagi tahu apa-apa gerakan, apa-apa jamaah, apa-apa movement yang ada elemen-elemen cult, elemen-elemen pengkultusan. Okey? Pengkultusan. Contoh bagi tahu, pemimpin saya ni berhubung dengan Nabi depan-depan. Berhubung dengan Nabi depan-depan. Nur Amanina kata, tak apa, recycle isu pun tak apa. Zaman mereka diharamkan tu, kami kecil-kecil lagi tak faham isu. That's right. Betul. Okey, kita akan berhenti nanti bila saya dengar azan asar. Saya berhenti dan kita akan sambung balik insya-Allah pada jam 5. Okey, kita akan sambung balik pada jam 5. Kita akan bersambung balik pada jam 5 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengar azan, saya akan berhenti. Saya akan berhenti bila azan saya berhenti. Kita akan sambung balik pada jam 5. Okey, insya-Allah lepas solat asar di masjid saya akan masuk balik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya dan anda, kita nak bagi tahu kepada ramai orang, kita tak ada isu, sayalah tidak ada isu dengan ayam ikhwan. Tidak ada isu. Okey? Tidak ada isu dengan roti-roti ikhwan. Tidak ada isu. Okey? Jadi Masya Allah Tabarakallah, kepada anda yang follow dan like ini, anda tidak perlu follow saya. Anda tak perlu follow saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita tidak ada masalah. Kita tahu orang-orang GISB ni yang kita kenal, mereka ni orang baik. Mereka ni orang baik. Bercakapnya baik, wataknya baik, tak ada isu. Tetapi bila ada isu akidah sebegini, okey, bila kita ada isu akidah macam contoh, okey, Abuya tidak mati, tetapi Abuya ghaib. Kita kena tanyalah balik, betul ke ni? Adakah Nabi ajar macam ni? Macam tu, itu poin dia. Lagi apa? Abuya ketika hidupnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedar, bercakap. Lagi apa? Abuya boleh nego sakit, kematian, dengan syarat kita memang beriman dengan Abuya. Ini juga masalah yang kita kena faham. Kita mungkin faham, tapi mungkin suami tak faham. Keturunan kita, anak-anak kita tak faham terhadap ancaman ini. Okey, dan dia bukan hanya GISB. Apa-apa pergerakan, apa-apa sahaja pergerakan yang melibatkan mengkultuskan pemimpin. Mengkultuskan pemimpin. Faham tak? Mengkultuskan pemimpin. Mengangkat sama level dengan Nabi. Sama level dengan Tuhan. Ini semua bermasalah. Boleh faham tak? Ya, itu isu dia. Betul, itu isu dia. Okey, dan perbuatan menjatuhkan bisnes orang, ini semua kita tak sokong. Itu saja isu dia. Dia berada pada isu meletakkan seseorang sama level dengan Nabi. Meletakkan satu orang tu sama level dengan Tuhan. Meletakkan satu orang pemimpin tu satu level dengan Tuhan. Oh, ini mengerikan. Ini mengerikan. Ini tak sama sebagaimana apa yang Nabi SAW tunjuk kepada kita dalam hadis. Dalam hadis. Dah azan. Okey, tuan-tuan dan puan, dah azan. Okey, dah azan asar di tempat saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya stop sekejap. Okey, saya stop sekejap. Kita akan balik patah kat sini pada jam 5 petang. Okey, insya-Allah pada jam. Okey. Tak apa. Okey, Ani, terima kasih. Dah follow ke belum? Okey, dah follow ke belum? Okey, kita akan jumpa balik pada jam 5 petang. Okey, terima kasih kepada 2.3K yang view. Okey, 2.3K yang view.
Okey, terima kasih kepada 2.3K yang view pada sesi ini. Terima kasih banyak. Okey, jangan salah faham. Don't get me wrong, tuan-tuan dan puan-puan. Saya muncul bercakap tentang. Okey, sudah apa yang sudah ni? Okey. Okey, mereka anggap seperti PM. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sabar. Kita takkan bincang yang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita bercakap kepada anda. Okey, isu GISB ni, isu yang recycle betul. Pernah diharamkan, ditukar nama baru. Dan cerita GISB ni, cerita yang melibatkan, apa dia? Akidah. Okey? Dan kita respect apa yang berbahagia Tan Sri, Ketua Polis Negara buat. Terima kasih. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dan benda-benda ni kita jangan kita panggil apa? Jangan ambil tak peduli. Jangan ambil tidak peduli. Okey, sebab kita mungkin tak kena, kita khawatiri kena kepada anak-anak kita yang mereka tak faham. Okey, sebab dalam hidup ni akan ada orang mengambil kesempatan menunggang kita di saat kebodohan kita. Okey? Sudah azan? Okey, dah azan asar di tempat saya. Okey, anda bagaimana, dah azan asar belum? Okey. Kita tutup sekejap. Okey, insya-Allah kita jumpa balik. Okey, kita jumpa balik pada jam 5 petang. Okey, jumpa balik pada jam 5 petang. Boleh follow, boleh like. Okey, tujuannya apa? Tujuannya bila anda follow dan like, tuan-tuan dan puan-puan, bukan untuk follow saya. Tidak, jangan follow saya. Jangan follow saya. Okey, brand ini, Dr. Rocket ni brand. Bila anda follow, bila kita buat live, TikTok ni baik, dia akan bagi notification. Okey, terima kasih kepada 2,400 mata yang memandang. Okey, daripada luar. Dan juga terima kasih kepada 15 orang yang follow. Terima kasih banyak. Okey, jumpa pada jam 5 petang insya-Allah. Saya ke masjid dulu. Okey, saya ke masjid dahulu. Anda pun sama. Pastikan solat berjamaah. Okey, solat berjamaah. Dengar azan kita berhenti. Jumpa jam 5 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at 5 o'clock. Bye-bye.